Salam sejahtera saya ucapkan kepada Prof. Saya Henson bin Salumin akan membentangkan tugasan individu saya untuk subjek teknologi maklumat dan komunikasi. Oke, tajuk saya adalah berkaitan dengan kerja sosial klinikal dalam persekitaran digital, yaitu cabaran etika dan pengurusan risiko. Oke, saya akan masuk kepada pengenalan terlebih dahulu berkaitan dengan saya punya tugasan. Menurut Kruger dan Stritch 2000, teknologi ini ialah ideologi serta merupakan alat yang menyokong pengeluaran pengetahuan dan pengembangan kemahiran, dan dengan demikian ia juga mempunyai implikasi nilai yang signifikan. Teknologi dia memberikan manfaat kepada profesi kerja sosial, antaranya ialah kita boleh mengakses maklumat dengan cepat melalui internet, rekaman yang lebih mudah, dan sebagainya. Teknologi digital ialah teknologi digital telah menciptakan pilihan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu penyampaian perkhidmatan kerja sosial klinikal. Semakin banyak bilangan pengamal telah bergantung sepenuhnya atau sebagian pada pelbagai bentuk pilihan digital dan teknologi lain untuk memberi perkhidmatan dan membantu orang yang bergelut dengan pelbagai cabaran, termasuklah gangguan mood, kebimbangan atau kegelisahan, ketagihan, dan masalah hubungan. Menurut Chester dan Glass 2006, amalan klinikal tidak lagi terhad kepada pejabat. Perjumpaan boleh berlaku perjumpaan secara langsung dengan klien. Oke, kita masuk kepada slide seterusnya, yaitu kupasan jurnal. Oke, artikel yang ditulis oleh Frederick G. Remer 2014 adalah difokuskan kepada penggunaan teknologi maklumat, yaitu praktis dan cara pekerja sosial dapat menggunakan sumber internet seperti ruang sembang dalam talian dan listverr, yaitu merupakan senarai email yang disertai oleh rakan sekerja, laman rangkaian profession, berita kumpulan, dan email. Perkhidmatan kerja sosial klinikal kini merangkumi pilihan digital dan elektronik yang begitu luas untuk melayani klien yang menghadapi kesehatan mental dan masalah tingkah laku. Oke, tujuan utama artikel ini adalah untuk mengenal pasti isu pengurusan risiko berkaitan etika dan yang perlu dipertimbangkan oleh pekerja sosial klinikal jika mereka menggunakan teknologi ini untuk membantu orang yang memerlukan. Ini penting jika pekerja sosial melindungi klien daripada bahaya dan mencegah tindakan undang-undang dan aduan lembaga pelayanan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital dan penyediaan perkhidmatan konseling jarak jauh mereka. Isu etika ini melibatkan penerapan konsep etika kerja sosial tradisional diterima secara meluas dan kepada cabaran baru yang dicipta oleh teknologi digital. Perkhidmatan kerja sosial klinikal kini merangkumi pilihan digital dan elektronik yang lebih luas untuk melayani klien yang menghadapi kesehatan mental dan masalah tingkah laku. Oke, menurut artikel yang saya baca, terdapat pelbagai cara mereka menyampaikan perkhidmatan mereka melalui penggunaan teknologi, yaitu salah satunya ialah konseling telepon, konseling video, terapi cyber dan terapi avatar, intervensi berasaskan web yang dikendalikan sendiri, aplikasi telepon pintar, dan penggunaan rangkaian sosial elektronik, email, message text. Sehubungan dengan tajuk yang saya pilih ini,
Kemunculan teknologi ini telah menghasilkan pelbagai cabaran etika yang berkaitan dengan aplikasi pekerja sosial, konsep etika kerja sosial tradisional, seperti persetujuan termaklum, pelanggan, privasi dan kerahasiaan pelanggan, sempadan dan hubungan dua, konflik kepentingan, kecekapan pengamal, rekod, dokumentasi, dan perhubungan kolegial. Sebagai contohnya, etika yang perlu dipertimbangkan oleh pekerja sosial klinikal ini jika mereka mempertimbangkan menggunakan teknologi ini untuk membantu orang adalah mendapatkan persetujuan termaklum. Mendapatkan persetujuan termaklum benar-benar termaklum mendapatkan persetujuan benar-benar termaklum pelanggan boleh menjadi sangat sukar apabila pekerja sosial tidak pernah bertemu dengan pelanggan mereka secara pribadi atau peluang bercakap dengan pelanggan tentang persetujuan termaklum. Cabaran khas timbul apabila anak-anak di bawah umur menghubungi pekerja sosial dan meminta perkhidmatan jarak jauh atau terutama apabila pekerja sosial menawarkan perkhidmatan percuma dan tidak memerlukan maklumat lain, kartu kredit ataupun dan sebagainya. Oke, seterusnya ialah kita lihat kepada kepentingan artikel tersebut. Apa yang saya dapat lihat ialah sebilangan pekerja sosial dia menggunakan teknologi digital secara tidak resmi sebagai tambahan kepada penyampaian perkhidmatan bersemuka secara tradisional. Pengamal lain telah membuat jarak formal terhadap amalan klinikal yang bergantung sepenuhnya pada teknologi digital. Di samping itu, penggunaan teknologi digital adalah rutin pekerja sosial yang terutamanya media sosial dan pesanan teks dalam kehidupan seharian mereka telah mencipta cara baru untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan klien. Seterusnya, penggunaan teknologi digital juga membolehkan pekerja sosial untuk melayani dan memberikan perkhidmatan kepada klien tanpa kontroversi. Ramai pekerja sosial klinikal meraihkan kemampuan mereka untuk meningkatkan akses klien kepada perkhidmatan menggunakan digital dan lain-lain alat bimbingan jarak jauh, dan mereka percaya dapat melakukannya dengan cara yang mematuhi standar etika dan yang ada di dalam kerja sosial. Seterusnya ialah sumbangan artikel. Melalui hasil pembacaan saya mengenai artikel ini ialah terdapat berbagai sumbangan yang dapat dilihat, antaranya ialah intervensi berasaskan web yang dikendalikan sendiri, perkhidmatan konseling dalam talian, pemesejan teks sebagai komponen formal dalam model intervensi mereka, dan terapi cyber atau terapi avatar. Contoh kita lihat terapi cyber atau terapi avatar ini, sebilangan pekerja sosial mereka menawarkan perkhidmatan konseling individu dan kumpulan kepada klien untuk menggunakan dunia maya 3D, di mana klien dan pengamal berinteraksi antara satu sama lain secara visual dengan avatar dan bukannya gambar atau gambar langsung avatar. Avatar ini dia adalah gambar grafik yang dihasilkan secara digital atau karikatur ya, yang digunakan oleh klien dan pekerja sosial untuk mewakili diri mereka di dunia maya yang muncul di screen komputer mereka. Klien dan pekerja sosial menyertai community terapi dalam talian buat avatar mereka dan secara elektronik memasuki bilik terapi maya untuk konseling individu atau kumpulan. Seterusnya, kita lihat kepada cabaran pengurusan risiko. Perkembangan perkhidmatan klinikal digital dan jarak jauh yang agak baru-baru ini dalam seterusnya kita lihat kepada perkembangan pengurusan risiko. Perkembangan perkhidmatan klinikal digital dalam kerja sosial telah menyebabkan pelbagai masalah pengurusan risiko yang
beretika, dan berkaitan. Salah satu cabaran yang muncul untuk meningkatkan ialah meningkatkan perlindungan klien dan meminimumkan kemungkinan pengadilan yang berkaitan dengan etika dan aduan lembaga pelayanan yang menuduh. Misalnya, kegagalan melindungi klien dari bahaya yang berkaitan dengan konseling jarak jauh, melibatkan persetujuan yang tepat, melindungi kerahasiaan klien, perkhidmatan dokumen, dan tersedia apabila diperlukan. Selain itu, cabaran yang kita boleh lihat ialah melindungi kerahasiaan semua maklumat yang diperoleh semasa perkhidmatan profesion kerja sosial. Selain yang terakhir ialah berkaitan dengan pekerja sosial klinikal ini harus memahami pentingnya amalan kompetensi atau kecakapan klinikal yang merangkumi pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan dengan penilaian, perancangan rawatan dan intervensi klinikal dan hasil pentaksiran dan penilaian. Secara kesimpulannya, kerja sosial klinikal telah diubah oleh kemunculan teknologi elektronik dan digital yang lain. Pekerja sosial klinikal pada masa kini mesti membuat keputusan yang bijak sama ada dan sejauh mana mereka akan memasukkan teknologi digital dan elektronik lain ke dalam kehidupan profesion mereka. Pekerja sosial klinikal harus ingat bahwa ini adalah aspek praktis profesion yang berkembang pesat di mana standar etika dan pengurusan risiko akan terus berkembang. Dan ini adalah merupakan rujukan saya. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.